Guys, Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Sekejap lagi, lebih kurang dalam 1 jam setengah akan ada news untuk AUD lah. Okay. Apa nama, saya akan on data kepada mereka yang masih lagi belum tahu. Saya ada dua jenis grup. Grup yang pertama BADA dan grup yang kedua Data Trade System. Okay, BADA ni merupakan sebuah grup yang saya mengajar SNR, cara marking dan sebagainya. It is more to technical analysis, support resistance SBR, RBS dan do teori. Manakala untuk data, it is satu method trading yang sepenuhnya menggunakan numbers. Okay, baik. So sebelum tu saya akan update 1 jam. Bukan update, saya akan on data 1 jam sebelum dan 1 jam selepas. Kalau tak silap saya, news untuk AUD ni lebih kurang 9.30. Makna kata saya akan start on 8.30 sehingga 10.30 insyaAllah. Okay? Supaya korang nampak bagaimana reaction data, apa yang data akan tunjukkan dan sebagainya. Okay? Baik, itu cerita bab data. Sekarang ni kita cerita bab technical analysis. Apa yang kita nampak, apa yang kita boleh buat untuk gold, AU dan juga WTI, trading plan hari ni, ke mana dia nak pergi dan sebagainya. Sebab ada dua news yang besar pada hari ini, iaitu AUD. Okay, AUD jam 9.30 lagi, sekejap lagi ada employment change dan unemployment rate jam 9.30. Seterusnya saya ingat ni pukul 8 kot, 8.30 kalau tak silap saya lah. Sebab saya tengok Forex calendar, dia bagi ETA, bukan ETA lah. ETA tu tempat dia, macam berapa jam lagi news tu nak jalan kan. So dekat sini dia tunjuk 12.23, makna kata lebih kurang 8.30 lah untuk USD. Okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 news untuk USD yang kesemuanya high impact. Okay, baik. Weekly, kita start dengan gold dulu macam biasa. Okay, untuk weekly high low lower high, ini merupakan kawasan resistance. Okay, ini merupakan satu kawasan resistance. Seterusnya daily. Okay, untuk daily high low lower high lower low, expectationnya price akan ke sini untuk membuat retracement dan seterusnya menyambung terjunan ke bawah. Okay, semalam ada seorang student dengan saya sebenarnya, bersama-sama dengan saya. Jadi saya tak buat explanation yang lebih detail sebab saya memberikan fokus kepada student saya tu yang datang kan. Okay, ni dia. Okay, ya, lebih kurang ginilah. Baik, contoh, regardless, saya tak kisah dia punya warna candle ni merah ke, biru ke, apa ke. Tapi kalau boleh saya nak warna biru lah, kalau boleh lah. Kenapa saya nak warna biru? Sebab SBR untuk kita declare bahawa dia telah pun berlaku retracement, hendaklah ada satu shadow yang berwarna biru menyentuh line ni. Okay, bila mana dia dah sentuh line ni, then saya akan tukarkan dia jadi single pixel. Makna kata retracement telah pun berlaku. Baik, selesai dekat situ. Tapi dalam masa yang sama, saya nak closing untuk candle bull lebih rendah daripada line, dotted line yang berwarna hitam ni. Kenapa? Sebab ini merupakan resistant resistant untuk weekly. Jadi hari ini merupakan hari Rabu. Okey, hari ini merupakan hari Rabu. Hari Rabu pula, hari Khamis. Khamis. Hari Khamis. Hari ini merupakan hari Khamis dan seterusnya besok hari Rabu. So kita ada 2 hari. Kita ada 2 hari sebelum closing untuk minggu ini. Okey. Tak kisahlah macam mana sekalipun, tapi yang paling penting apa yang saya nak, closing minggu ni lebih rendah daripada dotted line yang berwarna hitam. Itu yang saya nak. Jadi macam mana sekalipun, katakanlah candle untuk hari ini closing dia dekat sini, tapi keesokan harinya dia lebih rendah daripada dotted line warna hitam ni, alhamdulillah, cantik dah tu. Okey, itu yang saya nak lah. Okey,
risiko yang pertama yang boleh diambil ialah di sini. Okey, risiko yang pertama yang boleh diambil untuk sell ialah di sini. Tapi kena cerdik lah sama bang. Pasal apa, ini daily ni bang. Bukannya kecil anak dia punya zone dia, kan? Jadi cerdik lah sama. Kita kena turun lah time frame yang rendah. Dan sekiranya nampak risiko tu kita tak boleh nak cover, so it is better untuk stay away daripada market lah. Capacity account masing-masing tahu, kan? Jadi bijak dalam membuat keputusan. Jangan disebabkan nak keuntungan akhirnya tergadai kesemuanya. Okay, baik. So this is the stop loss level yang korang boleh letak dekat sini, luar daripada zone lah. Kalau nak letak nipis-nipis macam ni ke apa ke, kau nak letak atas sikit ke, itu korang punya pasal lah. Tapi ini merupakan area sell. Okay? Dan area sell ni berisiko. Pasal apa? Kalau sekiranya daily candle close dalam ni, ni dah jadi RBS. Okay? Itu yang bahaya. So kita tengok time frame yang lebih rendah. Kita tengok H4 pula macam mana. Baik. So kalau H4, kalau H4 nak sell tadi dekat sini. Okay, kejap kita zoom in. Okay. Ni H4. So ini merupakan daily dan H4 kat sini. Okay, dah kecil sikit zone tu. Kita turun lagi. Tu dia. Saya pun tak berapa sihat lagi. Masih lagi sesama. Okay, ni ada satu SBR, ni ada satu SBR. Jom kita kecilkan lagi. Yang ni dah terkeluar zone dah ni. Okay, ni boleh kecilkan lagi ni. Okay, ni boleh kecilkan macam ni. Okay, ni kalau kata nak kecilkan zone lah, boleh ambil yang ni. So makin nipis lah area untuk sell tu tadi. Okay, baik. Seterusnya saya nak tanda apa ke nama? Saya nak tanda SBR. Okay. Okay, tu dia. Jadi SBR ni dah berlaku retracement ya tuan-tuan. SBR ni telah pun berlaku retracement. Okay. Satu lagi dekat sini. Okay, tu dia. Ada dua SBR dekat bahagian atas ni. So boleh sell dekat sini, di sini ataupun di sini. Nak turun lagi rendah, nak sharp lagi, silakan. Terpulang. Itu apa nama, atas masing-masing punya kesanggupan. Macam saya takat H1 sudah lah. Aku tak larat dah nak turun dah, nak monitor ke apa kan, hantar ke dia lah nak jadi macam mana pun. Saya sekadar H1 je. Sebab saya tidak mementingkan halusnya ataupun floating tu nipis ke apa ke. Saya tidak mementingkan hal yang sebegitu. Sebaliknya, apa yang saya pentingkan, entry tersebut perlulah berlaku dalam keadaan yang selamat, risikonya rendah. Itu yang saya pentingkan. Okay, saya ada tertinggal satu SBR kat sini. Okay, ni ada satu SBR kat sini. Okay, jom kita tengok balik H1 macam mana. Ada sebarang kesinambungan ataupun tidak? Tak ada. Okay. Tu dia. As for now, itu yang kita boleh nampak dululah untuk apa nama, gold ni. Okay. Jadi dia mungkin turun kejap, dia retrace kat sini, kemudian dia naik balik, ada kemungkinan. Tengoklah macam mana. Tengoklah macam mana. Tapi bagaimanapun ini merupakan aras harga yang saya akan memberikan perhatian, sebab masih lagi belum berlaku sebarang retracement untuk time frame daily. Okay, itu gold. Okay, nanti saya akan share template. Doa-doa lah. Saya pun dah tak larat nak menyedut ingus dah ni.
Okey, AU pula. Okey, AU. Kemana arah pergerakan AU? Kalau dia nak naik, dia nak pergi mana? Sini. Kalau dia nak turun, dia nak pergi mana? Sini. Tu dia. Okey. Saya tarik sikit. Okey. Belum berlaku retracement. So ada kemungkinan besar dia akan menuju ke sini untuk mengambil order. Mengambil order, clearkan order ataupun berlaku retracement. Saya baru menggunakan istilah clear the order sebab ada salah seorang sahabat yang bernama Tuan Anas. Dia rasa lebih mudah sekiranya menggunakan istilah clearkan order dekat sini berbanding dengan retracement yang saya selalu dah guna. Jadi saya tumpang idea daripada dia lah. Okey, seterusnya untuk time frame daily. Retracement actually dah berlaku tapi lower high belum berlaku. Kenapa saya kata lower high belum berlaku? Kerana masih lagi belum wujud satu candle bear dekat sini. Belum lagi, tak ada lagi. Okey. Dan sini masih lagi belum berlaku retracement sebenarnya tuan-tuan. Masih lagi belum berlaku retracement kat sini. Kenapa? Sebab ini merupakan RBS dan sekiranya kita nak mengatakan bahawa retracement telah berlaku dekat RBS, perlu ada satu candle ataupun shadow yang berwarna merah menyentuh line RBS ni, then it is a retracement. Okay, baik. So ada kemungkinan dia akan menuju ke atas, insya-Allah. Menuju ke atas macam ni mungkin, wallahualam. Apa lagi dia nak cari kat situ saya pun tak tahulah. Dah berapa kali dah dia test kat situ kan. 1, 2 hari ni pun dia nak try juga lantak ke dia. Mungkin dia nak naik ke atas ni ke apa ke, wallahualam. Tak clear kat sini. Kalau tak clear, kita nak buat macam mana? Kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu H4. Baik. Seterusnya untuk H4. Bila mana kita tengok dekat H4, sebenarnya bila mana dia dah naik macam ni, kemudian dia turun kat sini, okay, possibility untuk dia naik itu senang. Pasal apa? Yang ni dah clearkan semua SBR yang kat belakang ni. Okay, yang ini dan juga yang ini. Saya tunjuk. Ni dia. Ini yang duk kata ini tu apa dia kan, orang tak nampak pula. Ni dia. Yang ini dan juga yang ini. Ni dah clearkan SBR kat belakang ni. Makna kata apa? Yang tinggal yang ini dan juga dua ni sahaja. Bukan dua sebenarnya, satu. Kalau kata kita declare based on H4, kalau kata daripada monthly turun ke H4, makna kata ada 3 lah. 1, 2 dan 3. Okay, yang ni dah batal. Okay, baik. So apa kemungkinan yang akan berlaku untuk AUD USD ni? Nak jadi macam mana ni cikgu? Ni dia. Kalau kata dia nak naik lah, kalau kata dia nak naik, duk nampak-nampak sini ada satu RBS. Okay, saya kena macam ni. Tak boleh saya. Masalah saya punya masalah dia, itulah dia. Dia nak juga bertemu, dia nak juga nak bergerak sekali. Itu masalah saya lah. Okay, ni this is the psychological zone dekat sini. Psychological zone dia dekat sini. Then dia nak naik ke atas tu, lantak ke dia lah. Dia nak buat macam mana kan? Tengok yang ni dulu sudah lah. Ini H4 ni bang, nak jadi 3 point pun ada kemungkinan nak ambil masa sampai 2-3 minggu. H4 ni. Jadi fokus yang ni dulu. Dia lepas level ni baru kita boleh sembang lagi macam mana dia nak pergi seterusnya. Okay, so itu dia untuk H4. Ada ruang dan peluang untuk buy dekat sini. Okay, saya update. Okay, saya update yang ni. Ni RBS. Okay, saya update yang ni. Ada RBS kat sini. Okay, kita tengok dekat H1 macam mana risiko dia, macam mana nak entry dan sebagainya. Okay, sini ada satu, sini ada satu. Okay, H1. Oh, ni ada. Kita pakai yang ni. Ni dah batal pinjam je. Malas. Orang malas selalu macam ni ya. Jadilah pemalas, makanya anda akan menjadi sentiasa mencari shortcut. Tu dia. Okey, tu dia.
Ni H1. Okay, ni H1. Sini pun kalau nak tanda boleh sebenarnya, tak ada masalah, boleh nak tanda. Dan sebenarnya perlu tanda lah sebab belum batal lagi. Tapi kalau saya personally, saya takkan tanda. Pasal apa? Saya nak fokus ni, yang ni. Ini yang saya nak fokus. Okay, baik. So sekarang ni H4. Tengok betul-betul ini merupakan RBS untuk H4 dekat sini. Okay, dekat sini. Kalau kata korang nak low risk entry korang, sini smooth, sini boleh smooth juga, sini zone untuk entry. Sekejap ni zone yang korang boleh masuk untuk korang entry. H1 ni ni H1. Okey. Ni dia. Ni zone. Bila mana ni zone lah, SL bawah ni. Okay, kalau saya nak high risk macam mana cikgu? Ni dia cerita kita sembang pula pasal high risk. Okay, nak high risk kan? Okay, sini ada RBS, kau calit kat sini satu, bubuh kat sini satu. Ni dalam zone dia kan? Bubuh sini satu. Okay, stop loss kat mana cikgu? Bubuh sini. Kalau kau nak high risk lagi, bubuh stop loss bawah ni. Yang ni pun kau taruh entry sekali. Suka hatilah nak buat macam mana pun, equity masing-masing. Saya boleh tolong buat floating je. Ni dah batal, saya padam lah. Okay, semak tengok kan. Tapi guys, ada something yang saya suka kat sini. Saya tulis lah. Support combine dengan RBS. Ni benda yang saya suka kat sini. Ni satu perkara yang menarik pada saya kat sini. Ni, yang ni, ni menarik ni. Ni menarik. Kalau ada rezeki, dia sentuh sini. Kalau ada rezeki lah, kalau ada rezeki, dia sentuh sini dan dia akan terus fly. Dia sentuh sini dan dia akan terus terbang tinggi ke atas, insya-Allah. Okay, tapi this is macam mana saya nak cakap, ada masanya dia jadi, ada masa-masanya dia tak jadi. Okay, tapi combination of support dengan RBS ni satu combination yang mantul lah. Lebih kurang gitulah bahasa budak-budak sekarang kan. Saya pun baru belajar. Okay, okay, seterusnya untuk WTI. Okay, nanti template saya akan share, jangan risau. Nanti kita akan bagi dalam grup. Siapa nak join grup, baca dekat ruangan description, boleh register dan sebagainya. Kemudian okay, ni weekly. Kemudian masuk dalam grup lah, PM saya akan bagilah. Okay, baik. Ni weekly. Target dia nak sampai sini, akhirnya alhamdulillah dia dah sampai. Masalahnya sekarang ni takut dia batalkan pula kedudukan SBR ni. Gitu pula. Okay, dan kita tengok daily pula macam mana. Ni dia. Ini SBR dia. So sekarang ni kalau boleh kita nak dia close lebih rendah daripada kedudukan SBR weekly ni. Saya tanda ni dulu, resistance ni. Satu benda yang agak menenangkan, betul kot ayat tu. Satu benda yang agak sejuklah mata memandang apabila mana dia tidak berjaya membuat closing lebih tinggi daripada kawasan resisten, ataupun dalam kawasan resisten tu dia tidak berjaya. Jadi ada kemungkinan besar yang dia akan drag harga ke bawah, insya-Allah. Ada kemungkinan high low, lower high. Okey, turun ke bawah. Yang ni pula pasal apa ni? High low, lower high, lower low, lower high. Tu kemungkinan yang ada. Tapi saya biarkan dululah. Saya biarkan dulu. Saya just bubuh je. Takut nanti orang pening. Sini high, sini low, sini lower high, lower low. Ada kemungkinan dia boleh naik sampai sini. Ada kemungkinan. Sebab tu dia stagnan kat sini. Nampak dia ada sedikit masalah untuk dia membuat keputusan sama ada dia akan terus terjun ataupun dia akan terus menaik. Okey. Tapi nampak gayanya lah, pada saya lah, setakat apa yang saya nampak buat masa ni WTI ni, possibility dia nak naik tu ada tau. Allah, mana kecelah datang dia ni. Sini kot. Iyalah tu, lantak dia lah. Ada possibility untuk dia naik sampai sini sebenarnya guys.
pada saya lah, secara kasarnya apa yang saya nampak macam tu. Kenapa saya cakap macam tu? Dia dah reject zone resistance, okey, untuk daily. Bila mana dia dah reject ataupun dia buat closing tu ngam-ngam je, atas pagar je dengan kawasan resistance ni, supposed to be hari ni senang dia nak turun. Perkara sebaliknya yang berlaku. Nampak tak? Ini SBR weekly, dan sekarang ni buyer hold the price, menahan harga. Diorang tak nak price turun lebih rendah daripada SBR weekly ni. Nampak tak? So ada kemungkinan yang dia akan naik ke atas sebenarnya. Itu yang saya nampak. Okey, itu yang saya nampak. Itu yang saya tengok sekarang ni. Okey, untuk weekly. Untuk daily. Okey. Tak apa, kita tengok H4 pula macam mana. Okey. Nampak ni H4. Sini H4. Atas pagar lah. Sebenarnya kalau nak declare dia lagi tinggi. Yang ni lagi tinggi sikit pada resistance yang ni. Sebenarnya. Okay, yang ni kita boleh tajamkan dia sikit. Tajamkan pula. Kita boleh panggil apa tu? Allah, minimizekan dia. Payah nak sebutnya. Okey, tu dia. Nampak tak? Mana ada apa ni? Tak ada apa guys. Tak ada apa. Kenapa dia tak terus terjun? Kan? Sebenarnya sepatutnya dia boleh terus terjun lah. Nak kata dia nak buat retracement kat sini, buatlah yang kau duk terkangkang situ, duk sangkut situ, buat bernama, terjun je lah. Bukan nak kata ada RBS ke apa ke situ, kan? Saya macam ni lah, saya suka bercakap dengan chat. Macam ni lah saya. Itu yang sampai boleh proses data dan semua tu dah jadi gila, jadi sebati. Gitu jadinya. Okay, ni H4. Nampak tak? Kalau dia nak terjun, kau terjun je lah, kan? Apa masalah kau yang kau dah sangkut sini? Nampak tak? Sebab tu saya cakap psychological price. Semalam kita dah sembang benda ni dekat mana? Webinar profit tu. Kita dah sembang. Okay, minggu depan insyaAllah akan ada satu lagi webinar, dan kita akan sambung lagi perbincangan berkenaan dengan dominant candle pattern. Okay, baik. So ni dia, kan? Kalau kau nak terjun kan, nampak sini pun tak ada RBS. Habis tu apa yang kau sangkut lagi kat situ? Naik je lah. Apa masalah kau, kan? Gagah sangat duk sangkut situ, apa nama? Okay. Saya ingat takat tu dululah kot. Dah tak ada apa dah. H1 pun dah clear dah. Okay, fikir-fikir sendirilah kenapa dia sangkut kat sini. Okay, nak entry buy, pandai-pandai lah korang cari. Saya dah buat floating berapa lama dah untuk korang. Ambil lah example yang ni, buatlah dekat sini. Belajarlah. Bila lagi nak belajar? Tak faham tanya. Apa-apa pun, ada sebarang request, soalan dan sebagainya, boleh letak dekat ruangan komen. Okay, baik, sekian sahaja daripada saya. Template saya akan bagi dekat grup Gold, AU dan juga minyak Wati, bak kata Abang Latif kita. Tengoklah kalau kata malam nanti ada update ke apa ke, insyaAllah. Baik, sekian sahaja. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.